Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Wadi. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah pada petang Jumaat yang mulia, hari Jumaat yang diisytiharkan oleh kerajaan sebagai hari ilmu. Jadi mudah-mudahan kita menggunakan kesempatan masa untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan kita sendiri, keluarga kita sendiri. Jadi dalam kitab Safinatun Najah ni permulaannya membicarakan berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, kitab Safinatun Najah ni kitab fiqh. Nama kitabnya Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Pembicaraannya pembicaraan fiqh. Cuma di awalnya dimulai bicara berkaitan dengan rukun Islam dan rukun iman. Kemudian saya pergi kepada pembicaraan takrif Islam, takrif iman. Kemudian tambah satu laginya takrif ihsan. Yang mana sebagaimana yang kita semua maklum, Islam, iman dan ihsan adalah bahagian ataupun rukun agama. Kemudian agama tu sendiri ada takrifan dia. Tu saya sudah bicara slot yang terdahulu. Jadi sidang pendengar slot Safinatun Najah sebagaimana Wadi sebut tadi tu, hok dalam FB Mani FM tu boleh di share, disimpan dan boleh mengulangi kembali. Sebab pembicaraan di permulaan ni pergi pada takrifan agama, takrifan Islam, takrifan iman, takrifan ihsan ini sangat mustahak lah kepada kita. Kita kena tahu. Ilmu kena ada. Sebab kita sebut agama, kita sebut Islam, orang yang beriman, orang yang muhsin, orang yang melakukan kebaikan. Apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Kemudian jangan kita mula-mula dengar tu kita sudah beranggapan tinggi tu. Pembicaraan slot Safinatun Najah tu tinggi tu. Kelas tinggi tu. Dah. Ini pembicaraan permulaan. Mana kalau kita dengar tu kita beranggapan tinggi, maknanya kita rendah. Mana Wadi? Tak kita rendah. Jadi hak tak tinggi mana? Dia kata tinggi. Hak tinggi, hak mengaji hak lain tinggi. Hak ni hak permulaan ni. Mana kalau kita rasa tinggi kok rendah sangat kita. Maka tak apalah, kita sentiasa meningkatkan, meninggikan ilmu pengetahuan kita. Cuma saya nak sebut tadi pembicaraan Islam, iman, ihsan itu pembicaraan permulaan. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, kitab Safinatun Najah, kitab fiqh. Tapi dimulai dengan tajuk rukun Islam, rukun iman. Sebab apa? Sebab kita nak pergi kepada bicara fiqh. Kita nak pergi pada bicara fiqh. Nak pergi kepada bicara wudu, nak pergi kepada bicara mandi wajib contohnya. Nak pergi kepada bicara sembahyang contohnya. Syarat untuk sah wudu kita, syarat untuk sah mandi wajib kita, syarat untuk sah sembahyang kita adalah Islam. Jadi syarat sah wudu, syarat sah mandi wajib contohnya, syarat sah sembahyang
Syarat sah puasa, haji termasuk adalah Islam. Cuma terkadang dalam kitab-kitab ni dia kurang didatangkan berkaitan dengan syarat sah Islam. Jadi saya nak pergi sikit, nak sentuh sikit bab fiqh ni. Kita biasa kita nyegok syarat untuk sah semayang lah. Walaha wuduk pun ada syarat sah dia. Mandi wajib pun ada syarat sah dia. Ada pun rukun wuduk, hak tu hak lain. Rukun lain, syarat lain. Rukun mandi wajib lain. Syarat untuk sah wuduk. Syarat untuk sah mandi wajib. Ni pun kadang-kadang kurang dibicarakan. Jadi saya pergi kepada yang kita biasa bicara. Syarat sah semayang. Tu kita biasa bicara. Suci daripada hadas, suci daripada najis. Menghadap qiblah, menutupi aurah. Itu di antara syarat sah semayang. Tetapi dia tidak datangkan syarat sah yang pertama Islam. Dia tak datangkan sebab dikira di situ untuk sah wudu, mandi wajib, sembahyang, puasa, syaratnya memang Islam. Dia tak cerita dah. Sebab kita berwudu, kita mengangkat hadas besar, mandi wajib, kita mendirikan sembahyang, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, kita mengerjakan haji, itu semua masuk bahagian ihsan. Pengabdian diri kita kepada Allah. Pengabdian diri kita kepada Allah. Kita turut perintah Allah. Kita turut perintah Rasul. Allah perintah berwudu. Allah perintah mengangkat hadas besar. Allah perintah semayang. Jadi, semua itu dipanggil pengabdian diri kepada Allah. Masuk kepada ihsan. Jadi, untuk sah ihsan, syaratnya Islam yang beriman. Tapi kita tak datang. Sebab apa? Waktu tetap dah. Sebab tu dalam kitab Safinatun Najah, nak bicara bab fiqh, bicara bab, mulai dengan bicara bab rukun Islam dan rukun iman. Cuma saya perhalusi terlebih dahulu berkaitan dengan ta'rif ataupun definisi Islam dan iman. Jadi saya baca kitab lah untuk ambil barakah kitab. Nama seloknya selok Safinatun Najah, mengguna pakai kitab Safinatun Najah. Kena bacalah kitab tu sikit mula-mula. Lepas tu saya akan sambung balik kepada takrifan definisi ihsan. Kitab Safinatun Najah, muka surat 2, bahagian keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Terjemahan dia, bermula segala rukun Islam itu 5 perkara, 5 rukun. Pertama, menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan menyaksikan bahawa senya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan dia dululah. Kemudian saya nak pergi kepada sambungan pembicaraan selok yang terdahulu berkaitan dengan takrifan ataupun definisi ihsan. Yang saya tekan di permulaannya adalah perbezaan antara Islam dengan ihsan. Dahulu perbezaan antara Islam dengan iman. Islam terima zahir akan sekian perkara agama. Iman percaya hati akan sekalian perkara agama. Kemudian kena beza pula antara Islam terima secara zahir akan segala perkara agama. Hak Tuhan perintah, wajib, kita terima. Hukumnya adalah wajib, kita tak persoal, kita tidak pertikai. Bila agama menetapkan hukumnya adalah larangan, kita sebagai orang Islam, kita terima. Kita tidak pertikai dan kita tidak tolak hak larangan agama. Ini sebagai contoh kok. Diwajibkan sembahyang, diwajibkan berpuasa.
sebagai orang Islam, terima kewajipan sembahyang, terima kewajipan puasa. Jangan pertikai, jangan tolak. Tolaknya macam mana? Semayang saya tak wajib semayang. Sebab saya dengan Allah ni rapat dah. Murtad dia. Wal'iyazabillah. Sebab apa murtad? Sebab dia sudah tolak, engkar akan hukum agama, wajib sembahyang yang ijma' ulama' yang semua orang tahu sembahyang tu wajib. Tiba-tiba dia kata, tak wajib. Tak wajib puasa contohnya. Maka batal Islam dia. Sebab contoh mengelupahnya, larangan agama. Sebab contoh, zina. Larangan agama. Contohnya zina. Larangan agama, haram, ijma' ulama' dan semua orang tahu bahawa berzina adalah larangan agama kita. Tiba-tiba dia tidak terima. Larangan zina itu tak terima. Dia kata zina boleh je. Harus je, halal je. Sebab suka sama suka. Bukan dipaksa-paksa pun. Setengahnya pula bukan setakat suka sama suka. Bahkan zina itulah sumber pendapatan dia. Contoh pelacur. Jadi kenapa nak haramkan zina? Bukan setakat suka sama suka. Dia memang cari orang sebab itu adalah sumber pendapatan dia. Jadi dia tidak terima hukum haram larangan zina, haram ijma' ulama'. Dia kata tak haram, halal, harus. Maka batal Islam dia. Murtad dia, wal'iyazabillah. Sebab apa? Sebab dia tidak terima akan perkara agama. Orang Islam kena terima. Agama menetapkan wajib, ya wajib. Agama menetapkan haram, ya haram. Tunaikan kewajipan. Tinggalkan larangan. Itu pergi pada ihsan. Kita nak bicara sekarang, ihsan. Nak bicara ihsan. Ihsan ni berbuat baik. Itu makna asal ihsan ni buat baik. Apa makna buat baik? Buat baik ni buat Tuhan suruh lah. Tinggal Tuhan larang. Tu buat baik. Dia ihsan buat baik. Buat baik ni, buat baik ke syarak lah. Buat baik ke syarak. Jangan buat baik kira lurah, kira bahasa. Buat baik ke syarak. Macam mana? Kadang-kadang, dari segi lurah cakapan, tak sama dengan syarak. Bertekah, beza. Ni contoh mana? Contoh. Dia panggil buat baik juga. Tapi syarak kata, tak baik gitu. Tapi lurah cakapan, baik. Kawan suami kita mari. Suami kita tak ada rumah. Dia pergi beli ke, dia pergi apa ke. Kita kata, naik dulu. Kita ajak kawan suami kita tu, naik atas rumah. Oh, baik bini dia. Oh, ramah bini dia. Maknanya, suruh naik atas rumah lalu. Tu tak baik gitu. Tu baik dari segi lurah. Syarak tak baik. Tak boleh gitu, suami kamu tak ada. Mana boleh ajak lelaki ajnabi naik atas rumah, suami tak ada. Tapi lurah kata baik gitu. Ada. Bukan ke lurah, baik ni ke syarak. Tapi kadang-kadang hak syarak kata baik ni, kita kata Allah bini dia. Tok laki dia kedai je sekejap. Suruh naik kebetulan ni pula musim hujan. Sejuk kita duduk tanah. Di lok kita duduk tanah gitu je. Tak baik bini dia. Hak tu baik. Hak tu baik. Sebab apa baik? Sebab dia ikut perintah Allah. Dia tinggal larangan Allah. Hak tu hak buat baik. Buat baik ni buat baik ke syarak lah. Apa makna buat baik? Mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan. Itu ihsan. Jadi mendirikan sembahyang dipanggil ihsan. Mengeluarkan zakat dipanggil ihsan. Berpuasa Ramadan dipanggil ihsan. Mengerjakan haji dipanggil ihsan. Islam terima kewajipan sembahyang. Terima kewajipan zakat. Terima kewajipan puasa. Terima kewajipan haji. Itu Islam. Iman, terima hati. Jadi kita nak fokus kepada Islam dengan ihsan. Jadi berkaitan dengan terima sekalian. Clear. Sebagai orang Islam. Yang kita nak kena mujahadah adalah ihsan. Pelaksanaan kita akan perintah agama. Islam clear, tetap dah. Kita sebagai orang Islam
terima sekalian perkara agama yang Nabi bawa datang. Nabi cerita benda hak gaib-gaib, malaikah ke apa, kita terima. Nabi bawa bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah, kita terima bolak-bolak sebagai orang Islam. Hati kita terima hati dengan sekalian perkara agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Kita melengkapkan keenam rukun iman, kita menjadi orang Islam yang beriman. Clear di situ. Yang kita duduk mujahadah sepanjang masa ini adalah ihsan. Pelaksanaan kita yang dipanggil pengabdian diri kita kepada Allah. Sebagaimana apabila Jibril AS tanya Nabi, akhbirni anil ihsan. Cerita akan daku ya Muhammad berkaitan dengan ihsan. Jadi jawapan Nabi berkaitan ihsan ni, sidang pendengar seeloknya walaupun bunyi Arab, tapi biarlah sepatah dua hadis Nabi tu kita ingat agak sikit. Apa Nabi jawab ihsan? Nabi jawab ihsannya, anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, fa innahu yarak. Anta'budallah. Itu saya nak fokus di situ. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu pergi pada makam ihsan. InsyaAllah saya akan bicara kemudian. Saya nak fokus kepada anta'budallah. Bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah. Apa makna engkau mengabdikan diri akan Allah? Dengan bahawa engkau mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Dan engkau meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Sidang pendengar, fahamlah hak zahir, hak batinnya macam mana. Suruhan zahir, semayang puasa. Suruhan batin, taubah, ikhlas, syukur, tawakul. Itu hak batin, hak hati. Taubah bukan duduk di mulut. Ikhlas bukan duduk di mulut. Saya ikhlas, bukan duduk di mulut. Dia nak kata dia ikhlas pun tak apalah. Tapi nak ceritanya, itu dia panggil perintah batin. Meninggalkan larangan zahir dan batin. Larangan zahir ni kita maklumlah. Berjudi, minum arak. Larangan batin pula hak dalam. Larangan batin ni riak, ujub, takabur, hasad. Berjudi, minum arak dosa besar. Riak, ujub, takabur, hasad dosa besar juga. Jadi ihsan ni pengabdian diri kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhan zahir dan batin dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Hak ni hak nak kena mujahadah. Hak ni lah hak kitanya. Ni abang apa? Molek satu sudut, bokeh satu sudut, betul balik satu sudut, guling pula satu sudut. Ni ihsan ni. Pengabdian diri kepada Allah ni. Mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Jadi, sekarang kita nak faham definisi Islam, iman dan ihsan, pokok pangkal balik kepada ilmu. Kita nak memastikan kita ni terpelihara Islam, tidak berkata-kata, tidak melakukan perkara membatalkan Islam, balik kepada ilmu. Untuk mengesahkan iman kita, lengkap keenam rukun iman tu, sama juga balik kepada ilmu. Sekarang, kita nak mengerjakan segala suruhan zahir dan batin. Apa suruhan zahir dan batin? Balik kepada ilmu. Macam mana nak mengerjakan satu-satu suruhan zahir? Macam mana nak mengerjakan satu-satu suruhan batin? Balik kepada ilmu. Meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Apa larangan zahirnya? Larangan dari segi mata. Apa yang syarak larang kita tengok? Apa yang syarak larang kita dengar? Apa yang syarak agama larang kita berkata-kata? Itu semua balik kepada ilmu. Riak, ujub, takabur saya sebut tadi tu. Yang wajib kita tinggalkan. Apa dia riak, apa dia ujub, apa dia takabur. Macam mana kita nak menghilangkan sifat hati riak, ujub, takabur. Balik kepada ilmu. Ilmunya apa? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf ni lah kita belajar ilmu agama
yang merangkumi Islam, iman dan ihsan. Sekarang ni sebut secara pengenalan ni. Tapi nak ada Islam, nak ada iman, nak ada ihsan, balik kepada ilmu. Agama Islam, iman dan ihsan, ulama ambil sempurna agama 3 bahagian. Ulama pun susung ilmu asas kepada tauhid, fiqh, tasawuf. Ilmu asas agama. Supaya kita, keluarga kita berilmu dengan ilmu agama. Kemudian, satu peringkat ilmu. Supaya kita dan keluarga kita beramal dengan amal ilmu agama. Bila beramal, berarti kita dan keluarga kita berjalan atas amal agama. Islam, iman dan ihsan. Bukan hanya di mulut. Cerita, kami beragama, keluarga kami keluarga agama, kami sayang pada agama, kami kasih pada agama, kami suka pada agama. Ilmu agamanya mana? Amal agamanya mana? Jangan bercerita sahaja. Jadi sekarang ni, hak Islam, hak iman, tetap dah balik pada ilmu. Ni kita nak fokus pada ihsan. Mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Ni balik pada ilmu untuk pelaksanaan. Kemudian saya balik semula kepada hak saya sentuh slot yang terdahulunya. Kena beza molek. Islam terima segala perkara agama. Ihsan laksana segala perkara agama. Jadi perkara agama ni yang kita maklum jelas hak perintah Allah ke atas diri kita yang mukallaf. Orang yang baligh serta berakal. Kemudian kita ni sebagai orang Islam yang mukallaf, kita ada juga perintah-perintah agama. Hak keluarga kita pula. Hak kita lah. Tu perintah agama. Kita laksanalah hak perintah agama dari kita. Kalau kita sebagai suami, kita ada tanggungjawab dengan isteri. Kalau kita sebagai ayah dan ibu, tanggungjawab kita kepada anak. Ni semua ni. Nak cerita bab ilmu apa ni. Ibu bapa kena pastikan anak-anak mengetahui bab ilmu agama ni. Ni permulaan baru ni. Lepas tu nak halusi pula ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, fardhu ain. Itu semua tanggungjawab kita atas diri kita. Kita sebagai suami bertanggungjawab atas isteri kita. Kita sebagai ayah dan ibu bertanggungjawab atas anak kita. Ni semua perintah agama belaka ni. Kita memang terima, kita tak nafikan kewajipan kita sebagai suami. Kita tak nafikan. Tak ada suami yang berfahaman. Tak ada. Saya sebagai suami wajib jaga makan minum je. Makan pakar je. Kediaman je. Tak ada suami berkewajipan untuk jaga agama isteri. Dia punya pasal lah agama. Dia punya pasal lah isteri. Saya punya pasal, saya punya diri saya. Tak ada orang berfahaman seumpama tu. Semua orang mengetahui kewajipan sebagai suami terhadap isteri dalam bab agama. Dalam bab makan pakar hak tu, orang bukan Islam pun pandai hak tu. Orang bukan Islam pun pandai. Kalau bab ni, kalau orang cakap khabar lah. Dia kata kalau bab makan pakar, lembu kambing, pandai dia kata. Dia kata gitu benar. Maknanya kita sebagai suami kita tahu kewajipan kita. Jaga agama isteri kita. Dan kita sebagai ayah dan ibu pun tahu kewajipan kita kepada anak-anak. Tak ada ayah dan ibu yang ilmu pengetahuan dia, tak ada mak ayah setakat pergi makan je, dah semua tahu belaka. Kewajipan ni semua tahu belaka dan kita terima. Pelaksanaan dia macam mana? Pelaksanaan. Kemudian kita ni bukan hanya berkewajipan atas diri dan keluarga, dengan masyarakatnya macam mana? Dengan negaranya macam mana? Ini kewajipan belaka ni. Ini semua perintah agama. Pelaksanaan kita kepada tuntutan agama suruh makruf cegah mungkar kepada masyarakat macam mana? Tanggungjawab kita nak agama pada negaranya macam mana? Pelaksanaan dia. Ni semua ni kena mujahadah lah ni. Nak melaksanakan perintah agama dalam diri, nak melaksanakan perintah agama dalam keluarga,
nak melaksanakan perintah agama dalam masyarakat, nak melaksanakan perintah agama dalam negara. Mana kita tak boleh nak kata, dari nak kata, kita nak sibuk-sibuk hal masyarakat, nak sibuk-sibuk hal negara, sempurnakan keluarga terlebih dahulu. Kita orang lemah. Nak sempurna tak mampu kita. Cuma nak ceritanya, keluarga satu kewajipan asing, dengan masyarakat, dengan negara satu kewajipan asing. Kita kena jalan seiring. Sebagai contoh, kita sebagai suami, kita sebagai ayah dan ibu, kita berkewajipan kena pastikan isteri, anak-anak kita. Tapi kita sebagai suami ni beres ke tak? Tak beres. Kita sebagai ayah ibu ni beres ke tak? Tak. Tapi kewajipan kita sebagai suami yang banyak kekurangan ni, tetap berkewajipan pastikan isteri. Isteri tak nak kata pula, oh abang sedap sangat tu nasihat kita bab agama. Abang sendiri pun cokar cemaking. Tak boleh kata gitu. Dia, atas diri dia satu kewajipan lain. Dengan isteri satu kewajipan lain. Kalau diri dia banyak kekurangan, dibiarkan isteri dia pula, dia tu berdosa dah. Dengan isteri dia berdosa pula. Maknanya itu kewajipan lain-lain. Maknanya sebagai seorang suami, nak jaga agama isteri dia, adakah kamu suami kena lengkap dahulu? Tidak. Tapi untuk diri kita, memang kita kena usahakan supaya lengkap. Ini agama. Bukan kita nak jadikan agama kita ni tak sempurna. Kita nak lengkapkan. Tapi adakah suami ni syaratnya kena lengkap diri dahulu, barulah suami boleh pergi cara hak isteri. Tak. Cara hak agama isteri, satu kewajipan lain. Kita sebagai ibu bapa, banyak kekurangan kitanya. Banyak kecurangan dalam agama. Lepas tu dengan anak, tetap kita kena ambil peduli. Kita tak kena ambil peduli. Allah, ayah dengan mak. Ayah dengan mak ni, nak cara hak kita. Ayah dengan mak cakap cemaking. Dah dia kata gitu. Ni ceritalah, tapi payah sikitlah anak-anak nak jadi bagus kalau ibu bapa seumpama tu. Contoh, ayah ni semayang pun celang-celuk kita kata. Anak dijaga molek. Tak semayang, dia akan marah. Dah ayah tu, itu hak dia. Dia sudah berdosa untuk tanggungjawab atas diri dia. Tapi tanggungjawab dia dengan anak-anak, dia jaga. Mana pun gambar ni? Satu tanggungjawab kewajipan yang asing-asing. Bukan kata ayah dan ibu kena beres diri, barulah pastikan anak-anak. Tak akan beres sampai ke bila. Bila kita nak pastikan agama isteri, sebab suami tak akan beres sampai bila-bila. Macam mana kita nak pastikan anak kita, sebab kita ibu bapa tak beres sampai bila-bila. Jadi atas diri kita, satu kewajipan. Dengan isteri, satu kewajipan yang lain. Dengan anak-anak, satu kewajipan yang lain. Samalah contohnya. Kita diri tak sempurna, isteri tak sempurna, keluarga tak sempurna. Tapi kita dengan masyarakat, satu kewajipan yang lain pula. Kita dalam bernegara, satu kewajipan yang lain pula. Oh, kamu nak sibuk hal negara. Kamu cokar cemaking. Keluarga kamu cokar cemaking. Cokar cemaking kamu tu satu kesalahan lain. Keluarga kamu cokar cemaking agama, satu masalah yang lain. Tapi dia usaha untuk masyarakat negara, dia sudah menunaikan satu bahagian yang lain. Faham tak ni? Maknanya kita kena seiring. Faham tak ni? Dan kadang kita banyak kekurangan, kita kena seiring. Diri kita, isteri kita, anak-anak kita, dengan masyarakat kita, dengan negara kita, kena seiring. Faham tak ni? Jangan hanya diri dan keluarga, masyarakat kita tak peduli, negara tak peduli, kita tidak melaksanakan perintah agama secara menyeluruh. Kita ihsan mengerjakan segala suruhan agama yang meliputi diri, keluarga, masyarakat dan negara. Begitu juga kita duk sibuk dengan masyarakat. Kita duk sibuk dengan negara sahaja. Diri macam mana? Ilmu agama diri macam mana? Ilmu fadail diri macam mana? Ilmu fadail isteri macam mana? Ilmu fadail anak-anak macam mana? Ilmu fadail diri, ilmu fadail keluarga pun cokar cemaking. Dia hanya fokus pada masyarakat dan negara.
Maknanya, apa panggil apa? Tidak melaksanakan agama secara menyeluruh. Jadi kita kena menyuruh seiring untuk diri kita, kewajipan asing, dengan isteri, dengan anak-anak, kewajipan asing, dengan masyarakat, dengan negara, kewajipan asing. Untuk supaya kita bermujahadah, berjuang, supaya tertegaknya amalan agama dalam diri kita, isteri, anak-anak kita, masyarakat dan negara kita tertegak hukum agama. Tapi, hak pelaksanaan tadilah. Hak banyaknya kekurangan di kita. Adapun terima perkara agama, kewajipan agama, kita memang terima agama yang syumul, diri, keluarga, masyarakat dan negara, kita terima kewajipan tersebut sebagai orang Islam. Tapi tadilah, ihsannya macam mana? Pelaksanaannya macam mana? Jadi terima, tetap kita sebagai orang Islam. Pelaksanaan ihsan ni lah yang kita kena belajar molek-molek, ilmu kena kemah molek, kemudian amal kenalah jaga molek amalan kita. Pada ni. Jadi saya masih lagi ketinggalan tu. Hak saya tekan mula-mula antara terima dengan laksana. Mungkinlah untuk minggu ni tak habis jugalah ihsan ni barangkali. Sebab insya-Allah bila habis bicara ihsan, saya nak sentuh makam ihsan sedikit, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kemudian insya-Allah barulah saya balik kepada menghuraikan satu-satu rukun. Balik pada menghuraikan rukun Islam yang pertama, yang kedua sampai yang kelima. InsyaAllah selesai, kita masuk kepada huraian rukun iman yang 6 perkara. Tapi ke minggu ni tak selesai jugalah berkaitan dengan bab takrifan ihsan. Saya sentuh dah minggu lepasnya berkaitan dengan apabila tidak dilaksanakan hukum agama. Bila tidak dilaksanakan hukum agama, bukan bererti seseorang engkar dan tolak agama. Kena faham dulu situ. Oh, kalau dia tak engkar, dia tak tolak, laksana lah. Jangan gitu. Salah sangat-sangat gitu. Dia terima, tapi dia tidak laksana. Kalau tidak laksana, terima macam mana? Dia terima kewajipan sembahyang. Contoh. Tapi dia bersembahyang ke tidak? Tidak. Maknanya dia tidak laksana. Tapi dia terima tak kewajipan sembahyang? Dia terima. Adakah orang tinggal sembahyang berarti dia engkar kewajipan sembahyang? Tidak. Dia tak sembahyang kerana dia malah. Maka dia tetap orang Islam yang beriman, tapi orang yang fasik lagi zalim. Jadi maknanya, laksana lain, terima lain, laksana lain. Orang yang tidak laksana, bukan bererti dia tidak terima ataupun tolak engkar akan hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau tidak laksana hukum agama Allah, maka jadi batal Islam dia, murtad dia, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu puak khawarij. Saya akan bicara insyaAllah di slot akan datang. Orang yang tak laksana hukum Allah, murtad kafir dia. Sebab apa dia murtad kafir? Kerana tak laksana hukum Allah. Maka ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini khawarij. Kafir murtad sesuatu waliyazubillah kerana tidak terima engkar akan hukum Allah. Kalau tidak laksana, tidak dihukumkan kafir di sisi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau tidak laksana tanpa ada uzur syar'i, orang ni orang yang fasik lagi zalim. Tapi kalau tidak laksana maka jadi kafir, itu adalah jalanan puak khawarij, bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ahli sunnah tidak laksana, tidak membatalkan Islam. Tidak laksana akan perkara agama, tidak membatalkan iman. Jadi masih lagi tak selesailah berkaitan dengan pembicaraan ihsan. Tekan perbezaan antara Islam, terima segala perkara agama, dengan ihsan, laksana akan segala perintah agama. Jadi sidang pendengar, selok kita ni selok sambung menyambung. Jadi jangan lupalah untuk selok akan datang, makna kena standby lah. Sebab kalau kita tertinggal satu selok tu, kita nak mengikuti balik kemudian tu takut
tak jumpa punca pula jadinya. Tapi kalau ada keuzuran, tak dapat mengikuti juga, boleh masih lagi boleh mengikuti dalam FB Manis FM. Wallahu a'lam.